Pemimpin UMNO mendakwa rakyat sememangnya menunggu SPRM menyiasat bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dan bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zulkifli berkata, perkara itu tidak pelik kerana bekas Perdana Menteri Najib Razak pernah melaluinya sebelum ini. Katanya, rakyat memang tunggu giliran Tun M dan Tun Daim disiasat. Dia kena terima hakikat, dia tidak kebal biar SPRM siasat kekayaan Daim bocor bila viral kertas Pandora. SPRM kata siasatan terhadap Tun Daim berdasarkan kertas Pandora. Baru rakyat tahu dua anak Daim memiliki syarikat DVR British Virgin Island ketika berumur 9 dan 12 tahun. Banyak misteri mengenai kekayaan Daim, apakah kandungan Pandora Paper itu benar? Biar SPRM siasat. Kita pun hairan kenapa Daim tidak tersenarai 50 orang terkaya dalam Forbes Malaysia. Apa rahsianya? Sebelum ini, SPRM menegaskan siasatan terhadap Daim dijalankan sejak Februari lalu susulan maklumat daripada kertas Pandora yang didedahkan sebelum ini. Kertas Pandora merujuk kepada berjuta-juta dokumen bocor yang didedahkan kepada umum pada 2021 yang didakwa mendedahkan akaun luar pesisir pemimpin masa kini dan masa lalu dari seluruh dunia, termasuk Presiden, Perdana Menteri, jutawan dan ahli perniagaan terkemuka. SPRM dalam kenyataan berkata, satu notis di bawah Seksyen 36(1)(a) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Akta 694, diserahkan kepada Daim pada 7 Jun lalu yang menghendaki beliau supaya mengisytiharkan segala aset miliknya. Jelas kenyataan itu, aset terbabit sama ada di dalam dan di luar negara secara bertulis dan akaun bersumpah dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis tersebut. Bagaimanapun, Daim yang juga bekas Menteri Kewangan menafikan beliau dan keluarganya terbabit dalam rasuah atau sebarang salah laku, sebaliknya mendakwa siasatan terhadapnya bermotifkan politik. Katanya sehingga kini beliau tidak dimaklumkan mengenai kesalahan yang dilakukannya walaupun sudah berkali-kali mengajukan perkara itu kepada SPRM. Kata Muhammad Fuad, kalau betul Tun Daim akan disiasat, direman dan didakwa, ia akan menjadi tajuk besar untuk 2024. Tidak pelik pun, Najib bekas Perdana Menteri sudah melalui pengalaman itu. Rumah diserbu, akaun disita. Satu malam ditahan di pejabat SPRM, didakwa, dibicara dan akhirnya dipenjara. Muhyiddin Yassin tidak lama lagi akan dibicara. Naib Presiden PKR Nurul Izzah Anwar patut memimpin parti itu pada PRU 16 agar kursi-kursi parlimen yang tidak dimenangi pada PRU lepas dapat ditawar semula. Hasan Karim membandingkan anak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu dengan Benazir Bhutto dengan Megawati Soekarno Puteri. Ahli Parlimen Pasir Gudang menyifatkan Nurul Izzah sebagai pemimpin yang berkaliber dan berpengalaman. Katanya jika Nurul Izzah yang mempunyai watak kepimpinan yang karismatik seperti Benazir Bhutto dan Megawati Soekarno Puteri berjaya dalam misi tersebut, maka tanpa syak lagi beliau Prime Minister material dan akan muncul kembali sebagai pemimpin masa depan PKR yang amat menjanjikan. Hasan berkata prestasi PKR pada PRU tahun lepas tidak memuaskan apabila kalah di 18 kursi, termasuk Perkhidmatan PAUH. Kursi parlimen dipegang Nurul Izzah selama satu penggal. Ketika PRU 14 pada 2018, PKR memperoleh 49 kursi parlimen. Di Selangor juga yang dianggap benteng kebal PKR, prestasi parti itu mengecewakan apabila gagal memperoleh majoriti 2/3 pada PRN Ogos. Tahun lepas, PKR kehilangan Kuala Langat dan Kapal, dua kursi yang dianggap selamat kepada Perikatan Nasional. Hasan berkata berdasarkan prestasi PKR pada pilihan raya beberapa tahun kebelakangan ini, parti itu perlu membuat persiapan awal untuk bangkit semula pada PRU akan datang. Katanya jika PKR tidak bersedia dengan strategi ampuh untuk memenangi PRU 16, ada kemungkinan kursi PKR akan hilang 50% dan PKR mungkin akan hanya memiliki sekitar 15 kursi parlimen sahaja, mungkin termasuk Parlimen Tambun dipegang Anwar Ibrahim. Jika senario seperti itu, PKR hanya mempunyai 15 kursi parlimen sahaja benar-benar berlaku, maka ketika itu adakah parti-parti politik lain masih sudi untuk memilih Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri bagi penggal kedua? Beliau turut menggesa timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dan seorang lagi naib Presiden Nik Nazmini Ahmad untuk berani mengambil cabaran dan risiko untuk bertanding di negeri asal masing-masing iaitu Terengganu dan Kelantan. Tindakan seorang ahli parlimen menarik balik sokongan mereka kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah sebahagian daripada hak demokrasi. Timbalan Pengerusi Biro Perlembagaan dan Undang-Undang Bersatu, Syashalina Abdul Latif berkata ia juga bukan seperti didakwa Jacom yang menganggap usaha berkenaan sebagai perbuatan khianat. Mengulas mengenai dakwaan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti Ismail Yusof bahawa ada usaha menjatuhkan kerajaan, Syashalina berkata sama ada ia satu yang benar atau sekadar hayalan. Bersatu amat mengejutkan apabila ia dilabel sebagai pengkhianat. Katanya menukar kerajaan dengan menarik balik sokongan ahli parlimen bukanlah pengkhianatan. Sebaliknya ia adalah tindakan demokrasi yang dibenarkan mengikut perkara 43 Perlembagaan Persekutuan. Urutan yang mengarut daripada Jacom ini mengelirukan, jahil dan cuba memberikan gambaran yang salah tentang pembangkang secara keseluruhan. Syashalina menegaskan ahli parlimen bebas menyokong sesiapa sahaja yang mahu dipilih sebagai Perdana Menteri, malah mendakwa Anwar sendiri mengambil sikap itu sebelum ini. Katanya selama bertahun-tahun Anwar menjadi ketua pembangkang
dia membuat pelbagai cubaan pintu belakang untuk menjatuhkan kerajaan. Katanya bagaimana ini dilakukan dengan mengadakan perbincangan dan rundingan bersama ahli parlimen kerajaan, adakah Anwar melakukan pengkhianatan ketika itu. Baru-baru ini media melaporkan wujud perancangan pihak pembangkang dan disertai segelintir pemimpin dari parti kerajaan untuk sekali lagi menjatuhkan kerajaan di luar pilihan raya. Kali pertama langkah itu dibuat ialah pada Februari 2020 dan menyaksikan Pakatan Harapan tumbang di sebalik mandat yang diterima mereka daripada rakyat melalui PRU ke-14. Memetik pernyataan Ismail, portal berita itu mendakwa perancangan langkah Dubai itu dilakukan sewaktu pemimpin PM bercuti di Dubai baru-baru ini. Selain pemimpin PM, didakwa ada juga tokoh politik veteran yang berpangkat Tun bersekongkol dengan cubaan tersebut. Syashalina juga berkata, amaran Ismail berhubung langkah Dubai menunjukkan bahawa kerajaan sudah bersedia untuk mengarahkan Kementerian Dalam Negeri dan pihak berkuasa untuk bertindak tegas terhadap pemimpin pembangkang. Sebagai unit propaganda kerajaan, kata Syashalina, tindakan JECOM mengancam pembangkang dengan label pengkhianatan juga dianggap sebagai langkah awal menuju ke diktatoral. Ia juga tambahnya menunjukkan sejauh mana Anwar dan Pakatan Harapan telah membelakangkan demokrasi. Saya tidak tahu menahu ada ahli parlimen daripada Barisan Nasional mengadakan pertemuan di Dubai mahu menumbangkan kerajaan perpaduan melalui langkah Dubai. Demikian kata pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, Datuk Seri Jalaluddin Alias, berhubung dakwaan beberapa ahli parlimen termasuk dua daripada Barisan Nasional mengadakan pertemuan di Dubai, UAE. Ahli Parlimen Jelebu itu mendakwa tidak mendengar apa-apa perkara mengenai pertemuan itu, malah tiada siapa memberitahunya ada usaha untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Katanya, saya sedang bercuti ketika ini, namun bukan di Dubai. Jadi saya tidak tahu menahu mengenai pertemuan itu. Tulah di beberapa aplikasi media sosial mengenai gerakan yang diatur beberapa pemimpin PAS dan Bersatu dalam usaha mendapatkan sokongan sebahagian ahli Parlimen Barisan Nasional dan Parti Pesaka Bumiputera Bersatu. Beberapa tawaran turut diberikan kepada BN iaitu jawatan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kanan serta pengampunan kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Mesej itu juga mendakwa langkah Dubai antara lain bertujuan menarik sokongan orang Melayu, khususnya UMNO bagi pembentukan kerajaan baru. Pertemuan turut merangka mewujudkan semula muafakat nasional seperti mana yang pernah dilaksanakan oleh UMNO dan PAS selepas pilihan raya umum ke-14 lalu. Sumber itu mendakwa jawatan Perdana Menteri turut ditawarkan kepada PBB dan autonomi lebih besar selain 20% royalti hasil minyak kepada Sarawak. Dalam pada itu, mesej itu mendakwa sumber yang rapat dengan Presiden UMNO yakin langkah Dubai tidak akan membawa sebarang kesan dan UMNO akan terus teguh menyokong kerajaan perpaduan diterajui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak terbabit dengan langkah Dubai yang tidak wujud. Pengerusi Mobilisasi Sekretariat Proklamasi Orang Melayu, Khairuddin Abu Hassan berkata, pihaknya tidak tahu menahu mengenai langkah Dubai yang didakwanya dicipta oleh Presiden UMNO Ahmad Zaid Amidi. Katanya, sesungguhnya kami tidak tahu menahu tentang langkah Dubai yang pada hakikatnya tidak pernah wujud tetapi diciptakan demi agenda politik Presiden UMNO. Bagaimana nak tuduh kononnya Tun Mahathir terlibat dengan langkah Dubai di mana perkara tersebut tidak pernah wujud. Langkah Dubai adalah satu imajinasi liar yang berbentuk ilusi tanpa asas kebenaran. Ini semua cerita dongeng yang direka untuk memulihkan kekuatan kedudukan Presiden UMNO semata-mata. Khairuddin diminta mengulas mengenai dakwaan pihak tertentu yang mengaitkan Dr. Mahathir dengan gerakan menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahmad Zaid mengesahkan memang wujud gerakan mahu menjatuhkan kerajaan di gelar langkah Dubai seperti dilaporkan beberapa hari lalu. Bahkan Timbalan Perdana Menteri itu mendakwa gerakan berkenaan bukan sahaja didalangi pemimpin dari parti pembangkang, bahkan turut disertai individu tertentu dari blok kerajaan. Kata Ahmad Zaid, dia menerima laporan perisikan berkaitan gerakan itu sebaik saja individu terbabit tiba di lokasi yang dilaporkan serta selepas mereka selesai mengadakan pertemuan. Bagaimanapun, Anwar memilih untuk tidak mengambil pusing mengenai rancangan sulit yang dinamakan langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaannya baru-baru ini. Sambil mengakui menyedari rancangan seumpama itu, dia sebaliknya berkata, tumpuan kerajaan adalah untuk membangunkan negara. Mengulas lanjut, Khairuddin berkata, buat masa ini, Dr. Mahathir tidak terbabit dalam politik kepartian. Sebaliknya memberi fokus pada usaha menyatukan orang Melayu. Katanya Tun M hanya mahu memperkasakan semula kedudukan orang-orang Melayu tanpa mengganggu-gugat hak-hak bangsa lain seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan. Dalam arti kata lain, Tun M ingin menebus semula maruah Melayu agar dihormati oleh semua pihak baik di dalam maupun di luar negara. Sebab itulah Tun M tidak mahu menganggotai sebagai ahli dalam mana-mana parti politik. Jelasnya Dr. Mahathir mahu menumpukan dalam bidang pembangunan ekonomi, khususnya membantu memajukan negeri di bawah SG4 iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Sebarang langkah maupun usaha untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan tak nokta Februari nanti selepas Sultan Johor menjadi yang di-Pertuan Agong. Penganalisis sosiopolitik dari Universiti Malaya Dr. Abdul Mukib Muhammad
yakin selepas kegagalan langkah Dubai, parti politik akan lebih realistik dalam mengatur sebarang gerakan selepas ini. Katanya, saya rasa selepas daripada kegagalan langkah Dubai ini, saya rasa parti-parti politik atau politiko sudah pun mula bersifat realistik dan juga lebih berhati-hati untuk menggerakkan gerakan yang sama. Terutamanya selepas ini kita akan ada yang di-Pertuan Agong dari Johor. Yang mana kita lihat kenyataan bakal Agong iaitu Sultan Ibrahim Sultan Iskandar itu sudah pun menunjukkan satu reaksi bagaimana sikap baginda terhadap mana-mana pihak yang cuba menggoyahkan kerajaan yang sedia ada. Pada saya, itu satu kenyataan yang nature sebenarnya. Bukan bermaksud seripaduka mahu mencampuri urusan politik dan sebagainya. Tetapi kenyataan itu kenyataan bersifat harapan dan juga sedikit sebanyak akan memberi kesan kepada Perikatan Nasional. Sebab apabila kenyataan dikeluarkan bakal Agong, pada saya itu perlu menjadi pertimbangan yang lebih khusus daripada PN daripada pembangkang. Katanya melalui langkah Dubai, jelas pembangkang gagal kerana mereka sering melakukan propaganda yang memainkan isu sama. Abdul Mukib berkata, PN seharusnya menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang, juga berhasrat mahu menjatuhkan kerajaan seandainya kerajaan gabungan ini gagal menjalankan tugas kepada rakyat. Katanya seandainya kerajaan PH atau kerajaan perpaduan tidak mampu menyelesaikan isu rakyat dengan baik, tunggu pilihan raya umum. Sebab itu proses yang terbaik untuk memilih pemimpin, untuk memilih kerajaan. Kalau tidak, kita akan mengulangi kesilapan yang sama dan kita akan sentiasa ke belakang.